Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Okey, alhamdulillah sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah pun berjaya hadir ke kelas secara PDPR pada hari ini. Okey, jadi boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh, okey. Alhamdulillah. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada pelajar yang hadir pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, kamu semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, seperti yang cikgu katakan kelas sebelum ini, cikgu suruh baca tentang topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, iaitu tentang apa? Okey, tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk pada hari ini, iaitu tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, jadi kalau kita tengok kelas kita pada sebelum ini, kita belajar tentang ketokohan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Okey, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ini merupakan seorang pemimpin yang disegani, yang unggul. Okey, seorang pemimpin yang inilah orang kata berjiwa pemimpin, berjiwa kepimpinan yang tinggi. Itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, selain itu Nabi Muhammad, kalau kita tengok pada kelas yang sebelum ini tentang Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, baginda merupakan pemimpin yang meliputi pelbagai aspek. Okey, baginda bukan hanya memimpin di dalam negara sahaja, malah baginda juga merupakan seorang pemimpin kepada masyarakat. Okey. Dan juga kalau kita tengok pada yang sebelum ini juga, baginda bukan hanya memimpin tetapi bertanggungjawab dalam membangunkan ekonomi setempat. Okey, dalam membangunkan ekonomi setempat. Okey, itu dia dalam sebagai kepimpinan masyarakat dan juga dari segi ekonomi. Okey, dan juga selain itu kalau kita tahu sebelum ini Nabi Muhammad juga merupakan seorang pemimpin tentera. Okey, seorang pemimpin tentera yang mana apabila baginda hendak melakukan peperangan, menentang musuh, baginda mengaturkan beberapa strategi untuk menghadapi peperangan, khususnya untuk menewaskan musuh. Okey, sebagai contoh, apabila kita tahu strategi Nabi Muhammad SAW dalam satu peperangan ialah, peperangan ini yang kalau kita tengok ialah dalam perang Khandaq lah. Okey, dalam perang Khandaq, antaranya Nabi Muhammad menyuruh tentera yang bersama Nabi itu menggali parit agar apabila musuh mara ke hadapan, maka musuh tersebut masuk ke dalam parit tersebut. Okey, itu yang mampu menyekat mereka. Itu dari segi kaedah. Okey, itu dari segi kaedah bagaimana kita tahu tentang sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Okey, baik, setakat ni okey. Boleh? Ada semangat dah nak mula? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang topik sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, kalau kita tengok sumbangan tamadun Islam kepada dunia ini, kita tengok memanglah Islam merupakan satu tamadun yang berpengaruh. Okey, tamadun yang berpengaruh juga tamadun yang gah, di dunia. Okey, antaranya adalah tamadun Islam. Okey, dia meliputi tiga aspek sumbangan. Okey, boleh sebutkan wakil apa tiga aspek tersebut? Okey, apa sumbangan tiga aspek tersebut? Boleh sebut?
sebelum kita mulakan? Boleh? Politik, ekonomi dan sosial cikgu. Okey, ya betul. Okey, yang itu berkaitan dengan 3 lah. Okey, yang pertama kita akan sentuh tentang topik politik. Okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia dari segi aspek politik. Okey, kalau kita tengok dari segi aspek politik, okey, boleh merangkumi antaranya adalah merangkumi 4 aspek. Okey, dalam politik ini yang pertama ialah kehidupan bernegara. Okey, kehidupan bernegara, prinsip dan cara hidup, okey, berteraskan keadilan, okey. Yang ketiga ialah konsep ummah dan yang keempat ialah konsep syura. Okey, apa itu kehidupan bernegara? Mari kita tengok apa itu kehidupan bernegara. Okey, kalau kita tengok kehidupan bernegara ini ialah antaranya ialah Nabi Muhammad merupakan seorang ketua negara yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menjaga Madinah serta menyelesaikan masalah rakyat yang merujuk kepada perlembagaan. Okey, dan selain itu juga jawatan khalifah diwujudkan apabila kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, mengapa jawatan khalifah itu diwujudkan? Kerana untuk menyambung dakwah dan juga penyebaran agama Islam. Okey, dan selain itu juga, kalau kita tengok kehidupan bernegara ni juga dia merangkumi daripada aspek hubungan kerjasama antara negara dan negara ataupun wilayah dengan wilayah yang lain. Itu antara contohnya. Dan kalau kita tengok dalam kalau kamu tengok dalam buku teks kamu dalam muka surat 174, kalau kamu tengok dalam muka surat 174 ialah kalau kita tengok pembukaan wilayah juga, pembukaan wilayah baru juga telah menaikkan lagi imej Islam. Itu antara kehidupan bernegara lah. Okey, setakat ni boleh? Boleh cikgu. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kalau kita tengok pemerintahan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, kalau kita tahu kalau nak tengok bagaimana pemerintahan itu bercorak berteraskan keadilan. Okey, yang pertama ialah pemerintahan yang adil. Okey, pemerintahan yang adil, menekankan pemerintahan yang adil terhadap semua masyarakat, tidak kiralah latar belakang ataupun keturunan. Okey, dan selain itu juga dalam pemerintahan dan cara hidup keadilan ini, berteraskan keadilan, okey, konsep bertoleransi antar kaum kepada negara juga turut ditekankan. Okey, antaranya itu antara sumbangannya lah. Okey, dan seterusnya ialah konsep ummah. Okey, kalau kita tengok yang ketiga ialah konsep ummah. Okey, konsep ummah ni apa? Okey, melalui konsep ummah ini merupakan penyatuan masyarakat lah antara satu sama lain tanpa mengira agama dan juga keturunan. Itu dari segi konsep ummah. Okey, dan seterusnya ialah setiap anggota masyarakat. Okey, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab sama apa? Iaitu bekerjasama. Okey, bekerjasama antara satu sama lain bagi memajukan sesebuah negara. Itu antara sumbangan dari segi bentuk konsep ummah. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok ialah sistem syura. Okey, apa itu syura? Cikgu tahu ramai yang pernah dengar syura ni apa, kan? Kalau kita tengok syura ini ialah satu mesyuarat. Istilah syura dalam bahasa Arab, okey, kalau dalam Melayu ialah mesyuarat lah. Okey, mesyuarat. Kalau kita tengok sistem syura, kesan sistem syura dari dulu sehingga sekarang masih adalah, antaranya ialah mesyuarat. Kan, apa-apa kita nak buat, nak menentukan sesuatu keputusan, kan, nak memilih pemimpin melalui majlis syura ataupun mesyuarat. Okey, itu sebagai contohnya lah. Nampak? Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu juga nampak konsep syura. Okey, konsep syura ini diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan selepasnya. Maksudnya dari segi sistem khalifah, okey, kerajaan Islam dan juga sehingga sekarang. Okey, itu dari segi konsep. Okey, konsep syura. Okey, okey, itu dari segi konsep syura lah, dari segi aspek. Okey, maka itulah 4
ciri sumbangan tamadun Islam kepada dunia dari segi aspek politik. Okey, boleh faham ke setakat ni? Faham cikgu. Okey, baik. Okey, kalau ada apa soalan tanya nanti Okey cikgu. Okey, baik. Okey, dan seterusnya juga kita tengok kepada ekonomi. Okey, ekonomi. Okey, sumbangan tamadun Islam juga turut merangkumi aspek ekonomi. Okey, ekonomi. Sebagai contohnya apa? Dalam sumbangan tamadun Islam ini juga telah memperkenalkan amalan ekonomi Islam, iaitu okey, dan seterusnya ialah adanya wujudnya Baitumal, okey, menggalakkan perniagaan serta perdagangan serta meluaskan pembinaan empangan, dan ataupun yang ada juga ialah membina kemudahan asas yang lain ataupun menyediakan kemudahan asas yang lain. Okey, mari kita tengok apa yang kita ada. Okey, kalau kita tengok dalam konteks amalan ekonomi Islam. Okey, kalau kita tengok amalan ekonomi Islam sebagai contoh ialah mengadakan sistem zakat lah. Okey, sistem pungutan zakat. Okey, sistem zakat. Okey, kalau kita nak tengok macam mana, okey, mengadakan sistem mata wang. Okey, mata wang, berwujudkan sistem mata wang iaitu daripada dirham dan perak sebagai apa? Sebagai untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Okey, itu dari segi aspek amalan ekonomi Islam. Okey, selain itu juga seperti yang cikgu sebutkan tadi, mengadakan kutipan cukai. Okey, kutipan cukai ini terdapat beberapa kutipan cukai yang kita tahulah kan, berbanyak cukai. Cukai ni apa? Ialah cukai ialah bayaran berbentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara. Itu. Okey, antara kalau kita nak tahu dalam sistem ini juga, sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam antaranya ialah apa? Okey, yang pertama ialah cukai tanah, cukai perlindungan, apa lagi apa? Cukai perdagangan serta cukai diri. Itu antaranya lah. Okey, sistem cukai yang ada. Okey, Okey, apabila kita tahu amalan ekonomi Islam ini, seperti yang kita tahu secara umumnya lah kan, sebelum ini amalan riba haram. Kan? Begitulah juga kan, sistem ekonomi Islam ini telah menegah amalan riba. Okey, amalan riba ni apa? Amalan riba inilah yang akan menyebabkan sistem perniagaan ataupun ataupun perdagangan menghadapi kehancuran. Mengapa? Okey, sebabnya berlakunya penindasan terhadap rakyat ataupun masyarakat. Okey, sebagai contoh harga sesuatu barang. Okey, sebagai contohnya harga pen ini katakanlah RM2. Tapi kalau cikgu rasa barang-barang yang macam benda-benda yang bukan makanan ni selalunya jarang sedikit, tapi selalunya benda makanan lah. Sebagai contohnya ialah kalau kamu beli buah temikai lah contohnya kan. Okey, katakanlah buah temikai itu katakanlah 3 kilo. 3 kilo kan. Okey, 3 kilo katakanlah katakanlah RM15. Kan? Okey. Kalau 3 kilo RM15, tetapi orang kedai itu sengaja ambil RM16. Keuntungan dia lebih RM1. Okey, mana RM1 itu kamu kena ingat. RM1 itu kamu kena ingat iaitu riba lah. Okey, riba. Ataupun contohnya mereka menipu dalam timbangan. Okey, sebagai contohnya temikai tadi itu asalnya ialah 3 kilo, tetapi bila timbang jadi 4 kilo. Lain. Maka dia akan ambil keuntungan daripada lebihan kilogram itu. Itu haramlah hukumnya kan. Dalam kita ayat Quran beritahu kan, mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba kan. Betul tak kalau kita tengok ayat Quran kan, berdasarkan kamu pernah dengar kan. Okey, nampak kalau kita tahu dalam amalan ekonomi Islam ni juga tidak menyekat umat daripada berdagang lah, melakukan perdagangan selama mana ia terpatuh kepada hukum syarak. Okey, patuh hukum syarak termasuk ia mengeluarkan zakat pendapatan. Okey, termasuk ia mengeluarkan zakat pendapatan lah. Okey, mengapa zakat ni wajib? Kan berdasarkan rukun Islam juga wajib kan zakat. Maka kita tunaikanlah zakat berdasarkan keuntungan yang kita ada. Itulah
amalan ekonomi Islam yang menekankan beberapa aspek. Okey, selain itu juga apabila kita menjalankan kegiatan ekonomi ke apa, bila kita untung maka kita juga digalakkan untuk bersedekah lah. Sedekah ni apa? Untuk membantu antara satu sama lain. Itu kaedah lain lah kalau kita boleh kaedah selain daripada membayar zakat. Kalau kita dah bayar zakat tapi kita nak bersedekah juga, kita boleh bersedekah. Itu dari segi sistem ekonomi Islam. Okey, seperti cikgu tengok tadi, okey, kalau kita dalam ekonomi Islam ni adanya Baitumal. Okey, Baitumal ini apa? Iaitu institusi keuangan. Okey, institusi keuangan. Okey, cikgu yakin. Okey, kalau kita di negeri Perak ini ramai yang dah pernah dengar Baitumal kan? Betul tak? Pernah cikgu. Okey, betul. Pernah dengar. Okey, sistem Baitumal. Okey. Sistem Baitumal ni untuk apa? Okey, kalau kita tahu sebelum itu sistem Baitumal ini telah pun diperkenalkan pada ketika sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, dan juga diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selepasnya sehingga kini. Okey, itu sistem Baitumal yang wujud. Okey. Kalau kita tengok bagaimana sumber Baitumal ini memperolehi, sumber Baitumal ni dapat wang dari mana? Untuk sistem Baitumal ni? Okey, wang dari mana? Okey, yang pertama ialah kita kena tahu ialah melalui zakat fitrah. Okey, berzakat fitrah yang kita bayar setiap bulan Ramadan tersebut. Okey. Dan yang kedua ialah zakat harta. Okey, zakat harta ni bila kita kena bayar? Okey, zakat harta ini ialah kita kena bayar apabila harta kita banyak dan juga mengikut cukup haul orang kata. Okey, cukup haul atau had, maka kita kena keluarkanlah zakat. Okey, yang ketiga ialah zakat pertanian. Okey, yang ketiga ialah zakat pertanian. Okey, zakat pertanian ini wajib. Okey, zakat pertanian kalau kita nampak melebihi yang ditetapkan maka kita kena zakat pertanian. Okey, yang keempat ialah apa? Okey, yang keempat ialah zakat emas dan juga perak. Okey, zakat emas dan perak kan, dan yang terakhir ialah zakat perdagangan dan wang simpanan. Okey, itu dah antara jenis-jenis zakat yang kena ada. Jadi janganlah orang kata terlampau seronok kalau kita banyak barang-barang kemas kat rumah. Contohnya lah kan kamu ada sekilo barang kemas kat rumah tu kan. Barang kemas kat rumah, barang kemas kat rumah ibu-ibu kamu kan, mamak kamu semua ada barang kemas dekat sekilo jambak kan. Maka kalau timbang sekilo tu kalau tengok kena bayar zakat ke tak, kita kena telefon. Okay, kita kena telefon Jabatan Kemis Islam. Mak saya ni ada wang emas sekilo ni. Bukan wang emas, apa ni? Barang kemas. Beratnya sekilo ni. Saya dah timbang tadi berapa kena bayar zakat. Maka kita kena rujuk lah. Kan? Itu sebagai contoh zakat emas. Kan? Ramai yang culas ataupun cuai tentang zakat emas. Okay? Jadi berhati-hati. Apa harta yang kita ada bukan harta kita sahaja sampai mati. Itu orang kata. Bukan harta kita sahaja sampai mati, tetapi harta yang ada pada kita ini juga merupakan milik orang. Okey, untuk orang lain juga ada hak. Contohnya apa? Kita kena bayar zakat apa. Itulah sebagai contoh. Okey. Okey. Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, kita teruskan Okey. Harta, okey, sebagai contohnya okey. Harta yang selain itu juga harta negara. Contohnya cukai perdagangan atau sumber. Itu dah ya. Bagaimana sumber perdagangan, sumber Baitumal ni dapat daripada harta negara. Contohnya cukai perdagangan, sumber kekayaan alam serta cukai harta tanpa waris. Itulah bagaimana sistem sumber Baitumal itu diperolehi. Okey, setakat ni kita tengok wasiat. Okey, wasiat. Okey, apa yang kita kena tahu tentang wasiat ni apa? Okey, wasiat ni macam biasalah. Okey, penentuan untuk kita wariskan harta-harta tersebut. Bahasa kasarnya kan, itulah kasarnya, istilah kasarnya ialah apa? Wasiat ni kita untuk wariskan harta, bagi contoh tetapkan sebelum kita mati kita tentukan wasiat. Contohnya motor ni untuk siapa kan, kereta ni untuk siapa, itu tentu wasiat. Itu juga. Namun apabila contohnya ada waris yang nak wasiatkan kepada Baitumal juga boleh. Itu boleh juga kan. Itulah antara sebagai contohnya. Okey. Dan juga antara harta yang tidak ada waris juga, okey, kita kena tahu, okey, harta yang tidak ada waris juga
boleh merupakan antara sumber Baitumal lah kan. Kita tak boleh cakap nak hukum Baitumal ni kejam, tak. Sebenarnya Baitumal ini ditubuhkan adalah untuk membantu, membantu umat-umat Islam lah. Membantu umat-umat Islam. Sebagai contoh, kalau nanti kita belajar di peringkat yang lebih tinggi, kalau kita nak mohon universiti, mesti akan ada borang derma siswa, kan, derma siswa Baitumal. Kita boleh mohon. Kita boleh mohon dari situ untuk bantuan nak meringankan bebanan kita. Sebagai contoh lah, itu dia. Okey, selepas adanya sistem Baitumal, kita tengok pula kita tengok pula perniagaan lah, memastikan gedung-gedung perniagaan. Ekonomi. Selain itu juga sumbangan tamadun Islam terhadap dunia dalam sektor ekonomi juga ialah memesatkan gudang-gudang perniagaan. Ataupun orang kata bidang perniagaan ini dikembangkan. Itu sebagai contohnya. Maka ataupun memperdagangkan barang yang ada dihasilkan oleh negara Islam tersebut dipasarkan ke negara luar. Itulah sebagai contohnya. Itulah yang kata memperdagangkan barang-barang yang kita ada. Itu dari segi gedung lah. Dan selain itu, apa yang kalau kita ingat cikgu sebutkan mula-mula tadi ialah menyediakan kemudahan asas. Kalau kita tengok kemudahan asas atau yang antaranya ialah membina empangan lah. Membina empangan. Empangan ini untuk apa? Sistem perairan, sama ada untuk pertanian ataupun untuk penggunaan penduduk. Kita kena ingat itu. Sama ada sistem pertanian untuk kita ataupun untuk penduduk. Itulah antaranya. Sistem pengairan yang ada. Kamu jangan ingat sistem empangan ni dulu, zaman dulu tak ada, kan. Maka zaman dahulu dah ada sistem perairan ataupun empangan yang ada untuk pertanian, kan. Itulah antara sumbangan dalam sektor ekonomi. Setakat ni jelas, faham? Faham cikgu? Baik. Okey ke? Ngantuk dah ke? Belum? Tak. Tak. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Kita masuk pula kepada sistem sosial. Apa yang ada dalam sistem sosial masyarakat Islam ini? Mari kita tengok. Ialah kalau kita nak tengok sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial ini ialah luas. Luas. Dan masih kekal sehingga sekarang. Masih kekal sehingga sekarang. Antaranya apa? Dalam bidang sosial, kalau kita pernah belajar dulu tentang konsep tentang sebelum kedatangan Islam, masyarakat sebelum kedatangan Islam, kan. Masa itu ialah kaum wanita rendah, kan, dipandang hina. Itu sebelum kedatangan Islam. Tapi apabila selepas kedatangan Islam, maka kedudukan wanita dimuliakan ataupun ditinggikan lagi. Apa sebagai contohnya ialah kita tengok mengangkat kedudukan. Nampak kan cikgu sebutkan tadi, kan. Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Apa sebagai contoh, apa kita nak tahu siapa golongan wanita mana yang pertama. Pertama ialah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ni merupakan contoh, merupakan seorang wanita yang pertama lah, yang pertama mendapat pendidikan lah, antara golongan wanita yang mendapat golongan wanita awal yang mendapat pendidikan dalam bidang macam beliau adalah Siti Aisyah ni dalam bidang hadis, kan. Nampak. Dan selain itu kita tahu golongan wanita ini diberi peluang untuk mendapat pendidikan serta majlis-majlis ilmu. Itulah orang kata Islam itu indah, kan. Nampak, sebab sama. Sekarang boleh ke? Ya? Boleh? Ya, boleh cikgu. Baik. Itu dari segi aspek itulah. Nampak Islam telah mengangkat kedudukan golongan wanita. Dan selain itu juga terdapat lagi seorang, iaitu Syafiah binti Abdul Muttalib. Maka nampak
Beliau ni merupakan seorang kaum wanita yang telah keluar berperang bersama-sama kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman serta merawat tentera yang cedera dalam perang Uhud. Nampak? Wanita dah terlibat. Betapa beraninya mereka. Okey, kalau kita belum tentu tak tahulah sama ada berani ke tak kan. Okey. Kita tengok nampak adanya bidang teknik penyelidikan dan saintifik. Kalau kita tahu bidang penyelidikan saintifik ni khususnya apa? Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok dalam ni nampak proses cantuman bunga dan buah kan. Kalau kita tengok bukan hanya pada zaman kita, zaman moden ni saja ada proses cantuman penyidikan kan yang melibatkan berjenis-jenis durian, yang menghasilkan jenis-jenis durian ke apa kan. Tetapi malah di peringkat awal Islam juga, okey, dan peringkat tamadun Islam juga sudah ada, okey, sudah ada penyelidikan dan penyelidikan saintifik ini. Nampak betapa hebatnya kan. Selain itu juga mereka juga turut turut kata membuat kertas, memproses kertas. Okey, memproses kertas. Lebih uniknya lagi, okey, kertas yang telah diproses itu kemudiannya telah dipasarkan dan diperkenalkan di beberapa negara besar di Eropah. Antaranya ialah di Itali, Perancis. Okey, Itali dan Perancis serta di negara-negara Eropah yang lain. Itulah sebagai contoh kita tengok kan. Nampak. Okey. Itu dalam bidang dalam teknik bidang inilah, okey, dalam penyelidikan. Okey. Dan selain itu juga terdapatnya dalam sosial ini juga terdapatnya pusat kegiatan intelektual. Okey, kalau apa itu pusat kegiatan intelektual? Kalau kita tengok, kalau pusat kegiatan intelektual ni ialah pusat pendidikan lah. Okey, pusat pendidikan. Okey, pusat pendidikan. Kan antaranya ialah apa? Antaranya pada ketika ini masjid-masjid kan, masjid-masjid ni telah mula dijadikan sebagai pusat pendidikan lah. Itu yang ada di masjid-masjid yang ada antara di mana, di Syria, Kufah dan juga di Basrah. Kalau tengok kan. Itu antaranya pusat-pusat intelektual. Selain itu juga adanya pusat intelektual di Eropah seperti di Cordoba, Toledo serta di Spanyol. Okey, itu sebagai contohnya lah. Okey, para pengkaji juga Eropah yang lain, nampak. Kita tengok dalam buku teks nampak. Mereka juga turut datang belajar kan. Mereka juga persejarah Islam juga, mereka juga turut belajar lah. Okey, pelosok-pelosok Eropah telah datang belajar di universiti Islam kan. Mereka datang, orang luar datang belajar Islam. Okey, antaranya dalam bidang falsafah dan juga bidang sains. Okey. Itulah sebagai contohnya. Kan? Nampak. Kan tamadun Islam ni telah melakukan orang kata sumber sektor dalam sektor sosial ni memang tamadun Islam memang orang kata gah lah, orang kata memang orang kata unggul. Okey. Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Itu dalam bagaimana sumber terhadap pusat intelektual. Okey. Dalam bidang sosial ini juga adanya kemunculan ilmuwan Islam. Okey, kemunculan ilmuwan Islam. Okey. Kemunculan ilmuwan Islam ini bukan hanya pada bidang agama, bidang agama Islam atau pendidikan Islam saja, malah merangkumi beberapa aspek. Okey, antaranya adalah aspek apa? Cuba sebut, Wakil. Kemunculan ilmu Islam tu. Sekejap cikgu. Ada tu nampak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dia 7 tu? Cuba sebut ilmu. Ilmu sains dan kimia, perubatan, falsafah, astronomi dan falak, geografi, matematik dengan pelayaran. Okey, alhamdulillah. Itu adalah terima kasih ucapkan. Okey, itu adalah antara bidang-bidang. Okey, antara bidang-bidang yang ada kan, kemunculan ilmu Islam dalam pelbagai bidang. Okey, kalau kita tengok siapa yang telah berjaya yang menguasai ilmu sains dan kimia ini. Okey, yang pertama ialah
Jabir bin Hayyan. Kamu boleh rujuk ke teks juga dalam kesat 180. Okey, kamu tengok Jabir bin Hayyan ataupun namanya digelar sebagai Gabir. Okey, Gabir. Okey. Beliau ni hebat kerana beliau telah berjaya menghasilkan sebanyak 80 karya yang berkaitan dengan perubatan serta kimia. Okey. Okey, selain itu juga beliau ni telah berjaya juga menterjemahkan menterjemahkan kata apa karya-karya beliau dalam bahasa-bahasa Latin. Itu kejayaan beliau lah kan. Kebanyakannya beliau telah menghasilkan banyak karya Latin lah. Okey. Beliau ni dikenali sebagai Korpus Jabir kerana himpunan dan juga penulisan yang ada. Okey, itu Jabir bin Hayyan ataupun Gabir. Okey. Seterusnya ialah dalam bidang perubatan. Okey, dalam perubatan seperti yang kita tahu ialah antaranya ialah Ibn Sina lah. Kan? Antaranya ialah Ibn Sina atau dalam kurungan dikenali sebagai Avicenna. Kan? Okey, apa dia Ibn Sina ini? Okey, Ibn Sina ini merupakan tokoh perubatan dan ahli falsafah yang masyhur ataupun terkenal dengan bukunya iaitu bertajuk apa? Al-Qanun fil Atib. Itu antara tajuknya lah. Okey. Okey, dan selain itu juga ahli falsafah barat seperti Albert Digrid telah dipengaruhi oleh karya Ibn Sina. Okey, nampak? Betapa hebatnya Ibn Sina. Dan selain itu, cikgu yakin ramai yang pernah dengar tentang Al-Kindi. Kan, Al-Kindi dalam bidang falsafah. Okey, kehebatan Al-Kindi ni apa? Apakah kehebatan yang dimiliki oleh Al-Kindi ini? Okey, Al-Kindi ini telah berjaya menghasilkan lebih daripada 270 buah karya yang mempunyai pelbagai bidang seperti apa? Seperti logik, muzik serta perubatan. Okey, serta perubatan. Nampak? Itu yang ada. Okey. Ilmuwan atau tokoh ilmuwan dari Eropah seperti Roger Bacon, okay, dan Descartes antaranya yang telah terpengaruh dengan idea Al-Kindi ini. Nampak betapa hebatnya ilmuwan Islam, okey, ilmu Islam yang ada. Okey, itu bagi Al-Kindi lah. Okey, dan seterusnya ialah Al-Battani atau Al-Battignius. Kalau kita tahu, okey, Al-Battani ini ialah ilmu berkaitan dengan ilmu astronomi dan juga ilmu falak. Okey, ilmu falak. Okey, astronomi ni apa? Astronomi ni antaranya berkaitan dengan ilmu inilah, okey, berkaitan dengan bidang bumi lah, kan, bumi bagaimana planet-planet, okey, tentuan tarikh, astronomi. Falak juga begitu kan, itu kan kiblat, bacaan kiblat, apa kan. Nampak. Al-Battani telah memperkenalkan asas ilmu berkaitan dengan trigonometri. Okey, trigonometri. Okey, dan juga berjaya menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Nampak. Okey. Itu yang berkaitan dengan Al-Battani. Setakat ni boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Kita seterusnya, tokoh yang seterusnya ialah Al-Biruni. Okey, Al-Biruni ini apa yang keistimewaan tentang Al-Biruni ini? Okey, kalau Al-Biruni ini adalah kajian utama beliau adalah dalam bidang peta ataupun kartografi serta bidang geografi lah. Okey, geografi yang melibatkan tempat-tempat yang ada. Okey, keistimewaannya jasa beliau amat besar kepada ramai orang, antaranya oleh orang Eropah lah terutamanya, apabila mereka untuk melakukan pelayaran atau berlayar ke satu tempat yang lain, maka mereka menggunakan peta yang telah dicipta oleh Al-Biruni. Nampak betapa hebatnya Al-Biruni. Okey. Okay, itu dalam bidang geografi. Okey, seterusnya ialah Al-Khwarizmi. Okey, siapakah Al-Khwarizmi ini? Okey, Al-Khwarizmi ini adalah pakar dalam bidang matematik. Okey, dalam bidang matematik antaranya ialah apa?
beliau telah mengasaskan ilmu yang berkaitan dengan algebra. Cikgu yakin algebra kamu pernah belajar masa di sekolah menengah dulu. Betul? Betul cikgu. Okey, itu antaranya lah. Okey, itu antara yang telah di yang kita belajar lah tentang asas ilmu oleh Khwarizmi. Okey. Okey, beliau juga turut mengasaskan satu kitab, iaitu kitab apa? Iaitu kitab Al-Jabr, Al-Jabir wa Al-Muqabbalah yang telah menterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Okey, dalam buku tersebut juga terdapat penterjemahan yang dilakukan oleh Gerard of Cremona, dan apabila terjemahan tersebut dijadikan sebagai buku-buku teks, dijadikan teks asas, teks asas di universiti-universiti yang ada di barat. Itu tentang Al-Khwarizmi. Dan tokoh yang terakhir dalam tokoh ilmuwan Islam ialah dalam bidang pelayaran. Dalam bidang pelayaran, kalau kita tengok ialah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini apa? Ibnu Battuta ini pernah berlayar daripada India sehingga dan alam Melayu. Alam sebut ada alam Melayu. Alam Melayu ni merangkumi kawasan-kawasan di inilah Asia Tenggara, di mana Singapura kan, Indonesia, itu sebagai contoh ya, di alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayaran lain selepas itu. Buku pelayaran ni maksudnya apa yang beliau catat dah sepanjang pelayaran maka digunakan oleh orang lain. Itulah tentang Ibnu Battuta. Setakat ni jelas? Ya cikgu. Baik. Ada apa-apa soalan? Cikgu, Khwarizmi tu dia tokoh matematik kan? Ya, betul. Kenapa? Okay. Tak minat belajar matematik ke? Bolehlah sikit-sikit je. Bagus. InsyaAllah cikgu pun matematik, tapi itulah kita kena tahu kemahiran matematik macam mana kan. Itulah. Begitu juga dengan sejarah kan. Sejarah tak kira lah subjek-subjek lain sekalipun kan, bahasa Melayu ke apa subjek, kita kena tahu teknik macam mana kita nak kuasai sesuatu subjek. Jadi tak ada apa-apa ke? Ada soalan dah ke lagi? Nanti ada cikgu. Tak ada. Baik. Jika tak ada, alhamdulillah cikgu masuk kepada kesimpulan lah. Cikgu nak merumuskan apa yang kita belajar tentang hari ini. Alhamdulillah, secara keseluruhannya apa yang kita belajar hari ini adalah tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Kita kena ingat, sumbangan tamadun Islam kepada dunia ini merangkumi beberapa aspek, iaitu 3 aspek. Yang pertama ialah politik, politik. Yang kedua ialah ekonomi, dan yang ketiga ialah sosial. Kalau dalam politik ini berkaitan dengan antaranya ialah sistem pemerintahan kan, konsep penyatuan masyarakat serta adanya sistem mesyuarat ataupun sistem syura. Itu adalah contoh dalam bidang politik, aspek politik. Dan seterusnya ialah dari aspek ekonomi. Lagi kalau kita tengok dalam aspek ekonomi seperti yang cikgu terangkan tadi, adanya amalan ekonomi Islam kan, ada amalan ekonomi Islam, adanya terbentuknya institusi Baitulmal atau keuangan, meningkatkan aktiviti perniagaan kan, menyediakan kemudahan asas, itu apa antaranya ialah adanya sistem pangan dan juga perairan untuk tujuan pertanian. Itu dalam sistem ekonomi. Dan yang ketiga ialah antaranya ialah itu aspek sosial. Aspek sosial ni kita tahulah, sosial ni berkaitan dengan inilah manusia kan, sosial berkaitan dengan masyarakat juga. Yang pertama ialah sosial ni apa yang dikatakan sosial. Sosial ini ialah Islam telah mengangkat
okey, telah mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Itu yang pertama sebagai contoh apa yang kita belajar tadilah. Okey. Dalam sosial ni juga adanya teknik penyelidikan serta sains, kan. Dalam sosial ni juga wujudnya pusat-pusat pengajian ataupun kegiatan intelektual. Kan. Dan yang terakhir sekali ialah apa? Okey, dalam sosial ini juga kita dapat tahu kan kemunculan ilmuwan-ilmuwan Islam yang hebat. Antaranya adalah apa? Antaranya seperti Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Battani, kan, Al-Khawarizmi, dan selain itu juga kita dapat tahu tentang Al-Battuta. Okey. Hebatnya mereka tersebut, kan, hebatnya tamadun Islam ini kerana mempunyai ilmu Islam yang ada dalam kepakaran yang tersendiri, kan. Ilmu sains macam ni, perubatan macam ni, kan, falsafahnya, astronomi, geografi, pelayaran dan juga matematik. Okey, itulah tentang tentang inilah sumbangan tamadun Islam dalam sosial. Okey, apa yang cikgu ulang untuk terakhir. Okey, jadi apa yang kita kena tahu, sumbangan tamadun Islam ni ada 3 aspek. Yang pertama ialah politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Cikgu, nanti minggu depan kena baca sumbangan tamadun Islam dalam bina seni bina. Ya, betul. Itu yang kita akan masuklah insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, jadi boleh Boleh cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita pun telah habis kelas pada hari ini. Okey. Sebagai aktiviti PDPR pada kita pada hari ini, cikgu akan memberikan lembaran kerja betul atas pengukuhan lah. Okey, soalannya tak banyak, hanya 2 soalan, 3 soalan saja cikgu akan bagi nanti. Okey, jadi cikgu harap sama-samalah kita menjayakan, kita kerjasama antara satu sama lain untuk sama-samalah orang kata menggapai kejayaan di masa yang akan datang, insya-Allah. Okey, semoga kita semua sama-sama dipermudahkan segala urusan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi bolehlah. Okey, cikgu ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.